أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم ارحمنا فأنت أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat kurnia-Nya yang masih memberikan keizinan untuk kita terus bernafas pada saat ini, yang masih memberikan keizinan kepada kita untuk terus berada dalam agama Islam, yang terus memberikan segala kemudahan kepada kita untuk mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tiap-tiap minggu kami sebut bila kami duduk di meja atau untuk menyampaikan kuliah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu sifat yang sangat-sangat mahal. Sifat yang sangat mahal yang mana sifat ini tidak semua manusia dapat, yakni istiqamah, konsisten. Hari itu kita baik, kita harapkan esok kita baik, sampai mati kita baik. Kita harap yang macam ya. Tetapi adakah semua manusia atau sampai ke akhir hayatnya jadi orang baik? Si semua. Bukan semua manusia, bukan semua makhluk sampai akhir hayat dapat jadi orang baik. Kalau kita tengok satu ketika ada yang paling baik, lebih baik daripada Jibril alaihi salam. Bila kita sebut Jibril alaihi salam cukup hebat dah. Sebab apa? Ia ketua malaikat, ketua para malaikat, yang ibadahnya yang paling hebat, yang segala doanya paling makbul. Tetapi sebelum daripada Jibril dilantik jadi ketua malaikat, Jibril mengkagumi satu sosok malaikat yang lain yang asal keadaannya cukup cantik, yang namanya Iblis la'natullahi alaihi. Satu ketika Iblis la'natullah cukup hebat pada bab ibadah, luar biasa, bab ilmunya luar biasa, dan diperakui benda tu oleh malaikat Jibril alaihi salam ke diri. Bila Jibril menyebutkan huwa a'lamu wa a'badu minni, dia lebih alim daripada aku, dia lebih ibadahnya daripada aku. Siapa dia? Iblis. Sebelum Iblis tu datang satu sifat. Datang satu sifat yang Nabi sebut. Sifat tu kalau ada dalam hati manusia, saya akan cium bau syurga. Al-kibir, takabbur, sifat sombong. Ada sombong sedikit saja. Kalau kita buka dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ada cerita bab Iblis, ketika mana Iblis tu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan Iblis untuk sujud, tetapi Iblis kata apa? Kenapa aku perlu sujud kepada satu makhluk yang kau ciptakan daripada tanah yang berbau masam dan busuk, sedangkan aku daripada api? Kerana ayat ya tadi, bila kita tengok Iblis menampakkan kesombongan diri, dikeluarkan Iblis daripada syurga. Bukan Iblis si mau sujud fardu, tetapi Iblis si mau sujud hormat. Kita manusia ada yang sampai ke sudah si mau sujud fardu. Iblis si mau sujud hormat, bang Apoy, keluar syurga terus. Yang si mau sujud fardu macam ni agak-agak. Sembahyang fardu si mau sujud. Semua sembahyang lah artinya. Yang macam ya ceritanya, wallahu a'lam.
Kalau kata sempat bertaubat, insya-Allah Allah terima taubatnya. Tetapi kalau kata sampai ke matinya istiqamah dalam konsisten dosa, maka nerakalah tempatnya, wa'iyadzubillah. Kalau kita tengok iblis satu ketika hebat, tetapi adakah iblis tu dapat istiqamah? Tidak. Si dapat iblis. Kalau kita sebut lagi para ulama, ada satu yang pernah jadi ulama cukup hebat bab ilmu hadisnya di utara India satu ketika. Di utara India pernah satu ketika ada seorang ulama yang cukup hebat, cukup handal dalam segala cabang ilmu. Tetapi kita tengok bila lama-lamanya rasa gegah dengan kehebatannya, rasa gegah dengan kelebihannya, akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai rosak. Rosaknya sampai kepada tahap murtad, menyebarkan ajaran sesat yang asalnya ulama bukan ustaz. Lagi-lagi ustaz. Ustaz macam aku lah. Ustaz kau. Bukan macam aku panggil. Nyatuk memang ulama pun level yang kalau kita tanya A, nya jawab sampai Z terus. Aku kalau kau tanya Farouk, kau tanya A, aku jawab A je. Aku sih lebih-lebih. Sebab sengaja ya jawab soalan. Tetapi kalau levelnya tu, kita tanya A, nya akan jawab sampai J. Sebab keilmuan memang hebat. Tetapi kita tengok bila istiqamahnya hilang. Mula-mulanya kata apa? Abang Bujang declare-nya yang nama Mirza Ahmad Qadiani. Pernah dengar nama Ghulam Ahmad Qadiani? Orang hebat asal ketikanya. Tetapi bila satu ketikanya rasanya hebatnya dipuja di kampungnya, sampai satu kawasan besar tahu nya tu orang hebat, nya mula rasa dirinya gah semacam, nya declare benda kecil dulu. Dan bukan benda kecil lah, benda tu melampau je sebenarnya. Aku lebih baik daripada Ali dan Uthman. Bukan Ali dengan Uthman dia kampung, bukan. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman. Aku lebih baik daripada Ali dan Uthman, katanya. Sedangkan Ali itu siapa? Ali itu menantu Rasulullah. Uthman itu siapa? Uthman itu sahabat Rasulullah yang sampai kesudah akaun bank masih berjalan. Meninggal berapa lama dah? Dah lama meninggal, lebih 1000 tahun dah meninggal. Tapi sampai kesudah sedekah masih ada. Hebat sih, hebat. Tetapi datangnya tu nya rasanya hebat, hilang istiqamahnya, nya katanya lebih baik daripada Ali dan Uthman. Nya naik selevel lagi. Aku lebih baik daripada Umar Al-Khattab. Game over dah. Dah sadaqallahul azim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil. Sebab apa? Dah rosak dah bila kita declare kita lebih baik daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab bukan sebarang manusia. Umar Al-Khattab. Kalau kita nak cerita pada malam tu tajuk kami mbak, ada satu manusia atau Umar Al-Khattab takut dengannya. Umar hebat dah. Tapi ada satu manusia atau Umar gerun sikit dengan tu. Siapa orangnya? Kata tak cerita. Kemudian naik selevel lagi Ghulam Ahmad Qadiani yang sebut apa? Aku lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dia declare aku lebih baik daripada Abu Bakar, ialah aku si ragu. Tok Abu Bakar As-Siddiq, penghulu segala sahabat Rasulullah, yang katanya lebih baik. Abu Bakar tu siapa? Pak mentua Nabi, best friend Nabi. Dari sebelum Nabi diutuskan jadi Rasul lagi, memang dah geng dengan Nabi dah. Abu Bakar As-Siddiq yang sedekahnya 2 kali aja. Kita sedekah berkali-kali belum habis harta lagi. Abu Bakar sedekah 2 kali habis harta. Kita mampu seiman macam ni, si mampu. Tapi yang boleh declare aku lebih baik daripada Abu Bakar. Lekaya naik level lagi. Aku lebih baik daripada Muhammad. Game over. Kita declare kita lebih baik daripada Rasul, sedangkan jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk terbaik, bukan manusia terbaik, makhluk terbaik, lebih baik daripada segala macam makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebutnya lebih baik. Last-lastnya kata apa lagi Farouk? Akulah Allah. Game over. Bye-bye terus. Tapi sampai ke sudah ada juga nak ikut ajaran Qadiani, wujud sampai hari tu. Belum pupus sepenuhnya, masih ada sikit-sikit. Kalau kita tengok lagi bab-bab istiqamah tu hilang, bab-bab kerosakan agama dan seumpamanya, ayah pin. Ya, anda lagi najang ayah pin. Sampai tambi ikut. Ghulam Ahmad tu boleh tahan je lah. Tapi bukan semua orang ikut. Yang nama ayah pin tu, sampai orang beri anak perempuan dengannya. Anak perempuan diberi dengan ayah pin, bergaul dengan ayah pin pindah, ampun dosa.
Macam ni aku pun mau je. Senang gila macam ni ceritanya. Aku banyak dosa, tidur semalam dengan ayah pin, tidur ketiak ayah pin, esok ampun dosa. Senang cerita. Tetapi kita tengok, ialah nilai dari tuan-tuan dan puan sekalian, istiqamah tu benda mahal. Maka banyak-banyak minta kepada Allah istiqamah tu kekal bersama kita, biar hidup Islam, mati Islam. Hidup cari syurga, mati dapat syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam tu, kalau ikutkan kepada bacaan kita nak baca satu tokoh yang namanya cukup dikenal dalam bab-bab orang yang mengaji ilmu akidah, yakni sahabat Nabi yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Ash'ari Maturidi, yang untuk orang tahu bab-bab manhaj akidah. Tetapi malam tu kita skip dok cerita ya. Sebab apa? Kita nampak satu kisah yang cukup menarik, di mana seorang sahabat Nabi yang orang pandang keadaan fizikalnya, orang si aspeknya tu orang yang luar biasa, sampai tahap digeruni oleh Umar Al-Khattab. Kalau kita cerita bab sahabat Nabi seorang tu, ni ada perkaitan pertalian darah secara kandung dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis yang namanya Anas bin Malik. Pernah dengar ini tak, Anas bin Malik? Biasa dengar. Sebab apa? Banyak hadis-hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, banyak Anas bin Malik nak. Anas bin Malik tu dalam kalangan sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis, ranking nombor 4. Banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ranking nombor 3. Anas bin Malik. Nombor 4 tu Abdullah bin Abbas. Nombor 5 Aisyah. Nombor 1 Abu Hurairah. Nombor 2 Abdullah bin Umar. Anas bin Malik nombor 3 paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang kita nak cerita tu, yang Umar Al-Khattab boleh sebut takut dengan nyatuk sedang nyatuk tak, jangan nyatuk lah. Umar Al-Khattab boleh sebut macam ni. Kenapa? Sahabat Nabi seorang tu keadaan fizikalnya, gaya perwatakannya si macam yang perlu orang takut. Macam ni lah mudah ceritanya. Sebab apa? Satu je, badan kurus kering. Kita kalau bab-bab MMA, badan kurus kering suruh main MMA, menang saya kakak. Muscle saya dah, urat keluar, tapi bukan sebab muscle besar, sebab saya isi, urat semua keluar. Biasa kalau hantar MMA kojol, saya sampai habis round 3 minit saya habis. Memang 17 saat, sadaqallahul azim. Tetapi sahabat Nabi tu sungguh badannya kurus kering, kulitnya hitam, gelap sikit kulitnya, dan kemudian rambut kerinting. Kulit hitam, rambut kerinting, badan kurus kering. Kalau kau jumpa orang tengah macam tu, tengah jalan, kau takut sih? Nyembah pisau 20 sen, beri duit kau. Kau takut sih? Si takut lah. Kau takut sih kau? Badan kurus kering, rambut kerinting, kulit hitam. Datang kau, ambil kunci motor kau. Kau si beri, aku tumbuk kau. Takut sih kau? Si takut. Tetapi sahabat Nabi tu sungguh perwatakannya macam ya. Umar Al-Khattab satu ketika hantar surat kepada khalifah waktu ya Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Umar tulis surat, zamannya WhatsApp saya dah. Kalau ada Umar Abu Bakar, minta amal macam ni ya Umar Al-Khattab. Tetapi zamannya WhatsApp saya dah, Umar Al-Khattab tulis sepucuk surat, ya Abu Bakar As-Siddiq, jangan kau lantik Al-Barra bin Malik jadi panglima tentera Islam, sebab keberaniannya terlalu luar biasa sampai boleh membahayakan tentera muslimin. Nama siapa Farouk sahabat tak nak cerita malam tu? Al-Barra bin Malik, abang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik biasa dengar tak? Al-Barra bin Malik biasa dengar. Al-Barra bin Malik tu bukan kata si famous, tetapi jarang-jarang kita dengar sikit namanya. Pun banyak meriwayatkan hadis, tetapi si sebanyak adiknya. Al-Barra bin Malik meninggal dunianya dimakamkan di Iran. Bukan sebabnya Syiah. Bukan. Tetapi kerana meninggal dunianya di Siam. Al-Barra bin Malik, kalau kita ceritakan tokoh yang ke-28 Abang Mat. Muka surat 174. Ada? Sama 174. Okey. Mana kulit kita keras lah, kami kulit lembut lah. Okey. Kalau kita bacakan Al-Barra bin Malik, rambutnya keribu, kerinting lah erti kata. Senang lah. Kerinting. Tubuhnya kurus krempeng.
kurus kering. Macam menadah pun orang. Kau si kurus jang. Walaupun kau ingin nak kurus lah, sama-sama usaha lah jang. Aku pun siapa nak kurus lah jang. Dan kulitnya hitam. Arti kata apa? Nyatuk, kulit hitam, rambut kerinting, badan kurus kering. Berjalan ke hulu ke hilir dalam keadaan saya dah siapa tahu rupa-rupanya itu pahlawan hebat. Sebaya untuk kita tuan-tuan dan puan sekalian, jangan pernah pandang rendah pada seorang berdasarkan kepada penampilan. Kalau kata orang putih, don't judge a book by its cover. Yang macam tu keadaan. Kita tengok biasa aja rupa orang tu. Rupa biasa-biasa aja. Tetapi kita suruh pula sikit benda, rupa-rupa luar biasa. Yang macam tu. Contoh kita tengok Mizi. Biasa Mizi tu. Cuba bereket. Lebur baju melawannya. Mun di dropnya kau, patah pinggang kau jambut. Nampak biasa-biasa. Tetapi ada kehebatan. Ada luar biasanya. Cuba kita tengok orang-orang lain. Abang Taib. Nampak biasa aja. Tetapi pahalanya apa banyak lah. Malah mereka panggang dengan orang sedekah. Berapa banyak dah? Besar, nampak biasa, tetapi ada kehebatan yang luar biasa. Sama macam Al-Barra' bin Malik. Jadi kalau kita sambung bacaan kita, jika dilihat daripada keadaan tubuhnya, orang tidak akan percaya kalau dia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam beberapa kali perang, tanding 1 lawan 1, menang atas beratus-ratus orang, main single, one by one, single. Bak orang main single, kalah tentera musyrik. Lawan 1 lawan 1. Sebab apa? Kalau dulu kita tengok tradisi orang Arab, bila nyagi berperang, dia akan hantar pahlawan terbaiknya dan cabar pasukan sebelah untuk hantar pahlawan terbaik lawan 1 lawan 1 dulu. Yang macam tu keadaan. Sama macam zaman Nabi Daud alaihi salam. Zaman Nabi Daud alaihi salam ketika berperang dua pasukan tentera Nabi Daud pasukan tu, seorang pasukan tu. Pasukan tu nya hantar pahlawan paling hebat. Pasukan tu Nabi Daud. Badan kecil je Nabi Daud. Sebab sampai kesudah kita dengar istilah David versus Goliath. Biasa dengar David versus Goliath. David tu kecil, Goliath tu besar. Tetapi adakah yang badan besar tu menang? Nabi Daud sekali ayun konjol Bang Mat. Saya dah gene-gene juga walau badan kering-kering. Ayun oleh Nabi Daud konjol. Tahlil, tahlil lah musyrik. Mati terus. Mati macam biasa dah, insurans saya dah. Mati katak lah kawan. Yang macam ni keadaan. Sama seperti Al-Barra' bin Malik. Jadi satu ketika, kerana Al-Barra' bin Malik tu beraninya sangat luar biasa, Umar Al-Khattab takut lantik Al-Barra' bin Malik jadi panglima tentera Islam. Sebab takut Al-Barra' bin Malik keluarkan arahan, kalau Al-Barra' bin Malik jadi panglima tentera Islam, Umar takut nyatuk keluarkan arahan, semua serang secara koboi. Al-Barra' tu koboi. Nasi kira, kau seorang pergi Barra', aku seorang, okey, kelak menebas dah. Macam ni panggilnya. Tetapi memang hakikat, kalau nya katanya tebas, memang tebas. Al-Barra' bin Malik. Umar takut kalau lantik Al-Barra' bin Malik, tentera Islam tu strategi perangnya koboi. Al-Barra' serang, semua serang. Strategi saya dah susun situ apa orang, susun situ apa orang, pemanah kah di sini, yang pegang tombak kah di sini, saya dah nyanggap koboi je semuanya. Jadi Umar si mau tentera Islam pada ketika perang taktik koboi. Sebab pada ketika Nabi dah wafat dah, Al-Barra' bin Malik tu jadi tentera Islam yang sangat-sangat besar sumbangannya dalam perang Yamamah. Perang Yamamah lawan siapa kalau kita ingat? Lawan Nabi palsu. Geng-geng Nabi palsu yang macam ni keadaan. Di antara panglimanya, di antara pahlawan hebat tentera Islam pada ketika yang namanya Al-Barra' bin Malik. Kalau kita sebut lagi perang Al-Yamamah, siapa lagi sahabat Nabi nama besar yang terlibat dalam perangnya? Ramai nama besar. Abu Ubaidah ada, Umar Al-Khattab ada, Khalid Al-Walid ada, Abu Bakar As-Siddiq diimpun pun ada. Siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf ada. Ramai yang terlibat. Tetapi di antara nama yang terkadang jarang disebut kita sumbangan besar, Al-Barra' bin Malik. Maka satu ketika Al-Barra' bin Malik kerana keberaniannya sangat luar biasa, satu ketika koboi masuk dalam kebun maut. Kebun maut tu satu tempat yang dijadikan Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab yang pemimpin kepada geng-geng Nabi palsu.
Satu geng namanya geng-geng Nabi palsu. Tentera geng-geng Nabi palsu tu kami si jam. Berapa ribu jam? 40 ribu. Bukan cikai-cikai 40 ribu. Zaman tu kalau kita nak kumpul tentera di Miri tu 40 ribu senang sih. Kita nak yakinkan 40 ribu tu ikut kita pergi perang. Mudah sih Abang Mat. Si berapa hari 40 ribu lah. 40 orang. Kau yakinkan 40 orang Abang Mat ikut kita nebas ke kubur esok. Dapat sih 40 orang. 4 orang belum tentu. Kita tengok. Tetapi Musailamah begitu hebat penipuannya, 40 ribu orang boleh ditipunya. Ikutnya, aku Nabi, aku Nabi. Lepas Nabi Muhammad meninggal, aku Nabi. Kami orang ikut Musailamah. Sampai ada sahabat yang pernah beriman kepada Allah murtad kerana Musailamah. Ada, tetapi jumlahnya sih ramai. Bila Abu Bakar tengok ramainya masalah murtad-murtad macam tu, Abu Bakar tengok Musailamah tu ancaman besar dah. Musailamah bukan sekadar memusuhi Islam selepas Nabi wafat. Bahkan ketika Nabi hidup, masa Nabi hidup, Musailamah pernah datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah declare aku tu Nabi? Yang minta dengan Nabi supaya Nabi akui yangnya tu seorang Nabi juga. Si boleh Musailamah, Allah sebut aku Rasul terakhir. Ni ada Rasul lepas aku lagi. Boleh ya Rasulullah, kau lantiklah aku jadi Rasul. Kelak dulu kau tim lah, dah allow Nabi apa kau tim dulu lah. Tapi kau agree dulu aku tu jadi Rasul, sign agreement dulu. Tetapi Nabi, sungguh Allah perintah kepada Nabi, sedar Rasul selepas kau ya Muhammad, Nabi pegang sungguh-sungguh. Walau Musailamah tu merayu minta dengan Nabi, tolonglah ya Muhammad, aku tu Nabi juga, aku tu Muhammad, cuma aku sudah kitab macam kau. Ya, aku kalah sikit dengan kau ya, tapi aku tu Nabi. Cik boleh Musailamah, kau sudah wahyu dan Allah dah sebut kepada aku Rasul terakhir. Kerana Nabi si agree macam ya dengan Musailamah, Musailamah istihad perang. Mun macam ya Muhammad, yang si panggil ya Rasulullah. Sebab apanya si beriman. Orang beriman yang panggil Nabi tu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Tanda apa? Yang membenarkan bahawasa Nabi Muhammad tu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik yang sama sekali sekan panggil Rasulullah. Pernah dengar orang putih yang tak Islam sebut Rasulullah? Yang sebut Muhammad je. Prophet Muhammad. Yang si pernah sebut Rasulullah. Sebut cerita pasal Nabi. Tetapi yang sekan sebut Nabi itu Prophet Muhammad. Peace be upon him. Yang sekan sebut Rasulullah. Sama seperti Musailamah. Yang panggil Muhammad aja. Yang si sebut Rasulullah. Sebabnya si ngaku nya tahu Muhammad ya Rasul. Tetapi nya mau juga jadi Nabi juga. Aku tu Nabi juga Ahmad. Boleh Ahmad, kau tim ada orang Nabi, kita senang kerja. Back to back, kau saya dah, aku ada. Tapi siapa? Sebab aku Nabi terakhir ya Musailamah. Mun macam ya Ahmad, kau si setuju dengan aku perang tak Ahmad? Belum habis berperang apa indah, Nabi Allah takdirkan wafat umur 63. Bila Musailamah tahu Nabi wafat, Musailamah kerjanya makin menjadi-jadi. Sebab zaman Nabi hidup, Nabi keluar je orang tengok Nabi punya akhlak baik, Nabi cakapnya baik, Nabi sedekahnya banyak, Nabi kasihnya banyak, Nabi mesranya banyak, sampai budak-budak pun suka dengan Nabi, unta pun suka dengan Nabi, pelepah tamar pun suka dengan Nabi, awan pun suka dengan Nabi, malaikat pun suka dengan Nabi, semua benda suka dengan Nabi, kecuali orang-orang musyrik sahaja. Musailamah tahu Nabi wafat, saya dah lagi lah ada binatang tu semua, saya tahu apa benda diikut binatang tu. Zaman tu lah aku mainkan kerja aku sampai 40,000 jumlah tentera Musailamah. Yang tu kita pernah cerita dalam kuliah subuh kita yang lepas, bila kita baca kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. 40 hadis peristiwa akhir zaman, kita baca kitab ya dulu ada yang cerita pasal Musailamah dan kawan-kawannya, kroni-kroninya yang cerita Musailamah. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq memerintah, Musailamah tu dia datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Muhammad saya dah lah. Siapalah Nabi zaman tu Abu Bakar? Saya dah Nabi dah lepas Muhammad Nabi terakhir. Musailamah kau jangan macam-macam. Ya Abu Bakar memandangkan kita sudah Nabi, emergency tu, kena lantik aku jadi Nabi tu. Yang minta dengan Abu Bakar untuk jadi Nabi supaya Abu Bakar setuju mengakui bahawasanya Musailamah tu Nabi, tetapi Abu Bakar gagal lantik sih. Memang taklah.
Memang si lah Abu Bakar tok lantik Musailamah Nabi. Bahkan Abu Bakar kata apa? Si mungkin Musailamah ada Nabi selepas Muhammad. Sebab jelas Nabi Muhammad sebutnya utusan terakhir. Tiba-tiba kau datang entah dari sini wahyu entah ada entah si datang dari Nabi. Siapa dia Musailamah? Ia pesan Nabi kepada kami orang, saya ada Nabi selepasnya. Saya dah lagi. Maka Musailamah kali kedua kena reject. Pertama kena reject Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kena reject oleh Abu Bakar As-Siddiq, makin membuat rasa benci Musailamah kepada orang Islam, makanya kumpulkan tenteranya, dimurtadnya sebahagian orang Islam, dihantarnya pasukan-pasukan perosak akidahnya. Nya hantar pasukan. Satu pasukannya apa? Pasukan yang pujuk orang Islam supaya semayang si sujud. Bila kita semayang si sujud, semayang si sah, adakah bertambah iman kita? Bila semayang si sah, game over lah kalau semayang si sah. Kalau semayang dah si jaga, ibu cerita benda lain. Aku Quran hari-hari baca ustaz, semayang je aku si. Gila awak kan? Setueng kan? Aku Quran yang si tinggal ustaz, sehari sejuzuk baca. Okey? Tapi aku si semayang lah. Yang itu gila. Cok gila terus. Saya berlaku. Tetapi kalau kata bila Musailamah hantar ke satu pasukan pujuk orang Islam sembahyang jangan sujud, ada juga yang ikut-ikut. Sebab apa? Bila Nabi wafat, orang Islam tu mula goyang dah. Siapa lagi ikut kita tu? Nabi Muhammad saya dah tu. Dah goyang dah orang Islam. Musailamah hantar lagi. Aku Nabi baru. Aku declare tu sembahyang sibuk sujud. Muhammad sujud, aku sibuk senang lagi, laju sembahyang. Si lambat tarawih tu bang. Pola tarawih 20 pun kejap-kejap sibuk sujud. Rukuk sambung Fatihah balik. Tahu-tahu tahiyat. Sujud si bayah. Rukuk i'tidal, tahiyat terus. Sibuk sujud, laju. Mau kata boleh pula macam ya tau. Masjid tarawih 100 rakaat pun orang pergi. Sebab apa? Pendek sembahyang. Tapi dia cerita tarawih lah. Kemudian Musailamah memujuk lagi, dihantarnya satu pasukan lain untuk pujuk orang Islam zakat si payah bayar. Orang payah-payah kerja, tiba-tiba harta tuan beri dengan Baitul Mal. Si kepak tuan kah kerja payah-payah berbisnes kulu kilik, tiba-tiba kena bayar zakat lagi, beri harta tuan dengan orang lain. Apa kejadahnya kerja tuan tu? Harta tuan pun lah pahal beri dengan orang. Maka ada sebahagian manusia yang termakan kata-kata Musailamah, zakat si mau bayar lah. Ada, jumlahnya ramai. Si mau bayar zakat dirasakan oleh Musailamah. Kemudian Musailamah ada satu batalion pasukan Musailamah yang kerjanya main sihir aja. Zaman dulu kalau kita tengok siapa reti sihir tu hebatlah orangnya. Sebab Allah bagi mukjizat Nabi Musa alaihissalam, di antaranya apa? Tongkatnya. Macam-macam kehebatan berjadi dengan tongkat Nabi Musa. Ketuk di pantai tu belah laut, tikam depan dia jadi ular. Kita tengok Allah bagi sesuai dengan siapa yang diperang oleh Nabi Musa pada ketika